Hadis-hadis yang memuji ataupun mencela mana-mana imam mazhab secara jelas dengan sebut nama begitu, tidak ada satu pun yang sahih. Maudhu semuanya. Misalnya, ada di kalangan umatku seorang lelaki yang dipanggil Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i lah ni, Muhammad bin Idris. Dia lebih bahaya kepada umatku daripada iblis. Dan akan ada di kalangan umatku seorang lelaki yang dipanggil Abu Hanifah. Dia adalah penyuluh umatku. Ayalah belakang. Tak boleh. Begitu juga sebaliknya. Kalau memburukkan Abu Hanifah ke, puji Imam Syafi'i ke, tak ada. Tak ada. Ini termasuk dalam usul kaedah ni. Kalau jumpa lagu ni, hak lain-lain pun lagu ni lah. Hadis-hadis yang mengaitkan manusia dengan ibu-ibu mereka apabila dipanggil pada hari kiamat nanti. Orang ni bin ibu dia. Bin ibu dia. Itu tak ada. Tak ada serabu sahih. Tak ada. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Quran panggil mereka mengikut nama ayah dia, bin ayah dia. Tu Quran kata. Hak tu lebih betul. Hak tu betul. Tuhan kata. Kalau hadis ni, kalau ada hadis canggah dengan Quran tak boleh dah. Tadi kita guna dah kaedah. Canggah dengan Quran tak boleh. Kena panggil mengikut ayah dalam Quran, dalam hadis. Ni dia kata innan nas yaumal qiyamah yud'auna bi ummahatihim la bi abaihim. Sedangkan bercanggah dengan hadis hadis dalam Bukhari, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah biqadri ghadratihi fayuqalu hadhihi ghadratu fulan ibni fulan, bukan ibni fulana. Ngapa tak ada? Hak tu sahih. Canggah dengan hadis sahih pula. Canggah dengan Quran. Canggah dengan hadis sahih. Tak boleh lagi. Hak talqin tu pun tak boleh. Sebab apa dia nak guna tu? Dia takut anak zina kau nak sebut ayah dia lah, bukan orang celak mata luah pula. Nak. Dia sebut bin anak dia, jadi nak susuk pucuk pula. Kalau kita kata tak ada langsung, tak payahlah. Ni nak baca juga. Bila nak baca, dia nak lari. Terus apa sebab? Alasan dia je sebab kalau orang tu tidak diketahui ayah dia, tidak akan jadi aib dia. Orang dengar belakang bin ayah, ni bukan bin ayah dia, mana ayah dia? Dah. Orang pun tahulah anak zina. Malulah dia. Malu kubur tu. Padahal dia siapa dia suruh buat tu. Tak usah buat, habis selesai cerita. Tak ada sebut nama siapa-siapa, nguduh, memburukkan siapa-siapa, mendedahkan rahsia siapa-siapa, tak ada. Tak ada timbul. Dia nak buat. Nak buat jadi orang kena kira. Tak ada. Lepas tu dalam hadis tu, hadis apa nama ni, talqin tu, nampak teruk sangatlah malaikat ni. Nampak bodoh lah, dungu lah malaikat ni. Kalau ada hadis-hadis lagu ni, nampak malaikat ni bodoh, nampak malaikat ni dungu, tak? Tak boleh. Bukan dia tu. Dalam hadis tu lagu tu lah. Apabila orang baca talqin kan, malaikat pergi. Dua orang ni malaikat ni. Malaikat pergi.
Dia kata orang ni tak boleh ni. Kata dia, orang ni sudah diajar dah. Kita tak boleh tanya. Kalau kita tanya, dia boleh jawab. Lari lalu malaikat pergi. Apalah lagu ni? Lagu ni sahih. Makna kalau lagu tu senang lah. Malaikat tak tanya, pakai lari gitu. Pasal orang ni sudah diajar. Ini menampakkan apa? Menampakkan utusan Allah. Malaikat yang diutuskan oleh Allah tu teruk sangat. Itulah asas kepada hadis talqin. Hadis-hadis yang mencela anak zina. Kata anak zina ni tak molek gitu gini. Bukan bermakna usul ni ulama sebut zina tu molek berzina lah. Tidak gitu. Hak ni hadis celak anak lagu mana? Mak pak dia berzina, anak tu salah apanya? Dia tidak berdosa. Yang berdosa tu mak pak dia tu. Anak tu tak ada apa. Kalau ada sebut anak zina tidak masuk syurga, tak ada. Tak ada satu pun sahih. Maudhu' semuanya. Anak zina ni gini-gini tidak akan dapat petunjuk, tidak akan dapat iman gitu gini. Kalau ada, tak boleh pakai semua. Sebab dalam Islam ni orang kafir hak musuh. Musuh Nabi tu berapa bunuh orang sahabat. Masuk Islam. Tuhan ampunkan. Al-Islam yajubbu ma qablahu. Al-Islam yahdimu ma qablahu. Islam ni merobohkan segala hak tak boleh sebelum tu. Dalam Quran pun sebut in yantahu yughfar lahum ma qad salam. Katakanlah kepada orang-orang kafir tu, kalau dia beriman, berhenti daripada kufur, Allah SWT ampunkan. Lagu tu. Hak ni tak ada dosa. Hadis-hadis yang menyebutkan ilmu batin Sayyidina Ali. Ni cara batin-batin lah. Hak tahu ilmu batin ni, agama ni, Sayyidina Ali saja. Orang lain tak tahu ilmu batin. Tafsir Al-Quran ada zahir, ada batin. Tafsir hak batin tu Sayyidina Ali saja tahu. Maka lahirlah puak-puak batiniyah yang ulama-ulama kita duduk perai dengan puak-puak ni dulu. Puak-puak batin, tafsir cara dia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan sampai mari yakin. Bila yakin tak payah. Tak payah semaya. Ilmu tu lah. Dia tafsir secara batin. Yakin. Padahal semua ulama-ulama kita kata dalam hadis sebut ni, yakin tu maksudnya mati. Nabi SAW pun semaya sampai mati. Jadi dia tidak yakin lagi. Yakin kita. Molek benar ajaran dia. Ni puak-puak ni memang dia siapa tak semaya ni, siapa tak puasa. Hak tu yang kita tentangnya. Hak tasawuf tarekat lagu tu. Kalau molek tak apa, ikut Nabi. Kalau molek ikut Nabi dengan sendirinya. Gitu. Tak sedar ayat lah boleh terbang pun. Boleh berjalan atas air pun. Tak ada nyahu gitu. Sahabat-sahabat mati apa mati. Luka, kudung, cacat jadi. Tidak lebih. Hak lebihnya nyahu pokok ni kalau boleh terbang nyahu. Kalau orang tak nampak. Kalau boleh jalan atas air. Tidak tengok dulu sahabat-sahabat dulu lagu mana. Sesuatu riwayat daripada seseorang perawi khariji atau nasibi tentang kecelaan atau keburukan Sayyidina Ali dan anak cucunya adalah palsu belaka. Hak ni tak ada payah kita nak cari. Sebab apa? Puak-puak khawarij ini dia tak boleh pelawak. Kalau pelawak kafir lalu. Dia tak akan berani rekod-rekod. Nasibi ni puak-puak yang memang melebihkan orang lain daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni salah semacam. Orang lain saja betul. Itu puak-puak nasibi. Kalau dipastikan perawi dia tu orang lagu ni, maka tak boleh pakai. Bukan hak tak molek Sayyidina Ali. Hak molek Sayyidina Ali saja tak boleh terima. Hak tak molek dia pun. Kalau daripada perawi-perawi yang diketahui sebagai orang-orang lagu ni, tak boleh pakai. Maudhu' belaka. Tetapi orang-orang Syiah, dia kata orang-orang ahli sunnah ni nasibi. Banyak orang kita sebut juga, misalnya
Fatimah jadi nak marah kepada Sayyidina Ali. Dia kata ni reka orang ahli sunnah. Pasal apa? Takkanlah apa ni, kalau Fatimah marah kepada seseorang tu ahli neraka, kata dia. Kalau Fatimah tu marah kepada Sayyidina Ali, jadi Sayyidina Ali tu ahli neraka lah pula, dia kata. Hadis ni maudhu', kata dia. Padahal kita sahih. Dia kata hadis nasibi ni. Tak ada nasibi, tak ada kena-mengena. Betul lagu tu. Nak marah, nak apa ni sifat manusia. Kita tidak kata pun kalau Fatimah marah orang tu tentu masuk neraka. Tak ada. Tengoklah benda apa orang marah tu. Kalau berkaitan dengan keluarganya, ada marah. Bukan suami isteri ke tu, orang kata gigi dengan lidah pun ada terketik. Ni bila suami isterinya ada dalam lagu tu, kita bagi kita tak ada masalah. Dia masalah. Sehingga dia kata hadis tu mengarut. Walaupun ada dalam Bukhari pun mengarut, kena tolak, maudhu' kata dia. Dia kata hadis itu hadis nasibi. Kita kata tak ada kena-mengena dengan nasibi. Puak tu ahli sunnah lain, nasibi lain, khariji lain. Dia pukul semua serupa. Riwayat-riwayat ahli cerita ataupun ahli hikayat kebanyakannya adalah dusta. Hikayat Amir Hamzah, hikayat Gotu-Goni. Kalau sebut hikayat tu kena beringat. Kena beringat. Hikayat lagi siapa ni? Harut Marut. Malaikat jadi manusia berzina. Hikayat banyaklah. Hikayat Ibnul Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah tu. Ada. Tak boleh. Kalau hikayat kena beringat. Dikira palsu juga hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menyebut tentang sesuatu peristiwa yang dikatakan orang-orang tertentu ada di dalam peristiwa itu, padahal dia telah pun mati sebelum peristiwa tersebut. Seperti dikatakan Abdul Rahman bin Abu Bakar adalah salah seorang daripada 5 orang yang tidak bersetuju dengan cadangan perlantikan Yazid bin Muawiyah sebagai waliul ahd. Dia telah dipersetujui oleh Ahlul Halli wal Aqdi pada tahun 56 Hijrah. Padahal Abdul Rahman telah meninggal dunia sebelum tahun 53. Ni riwayat ni ada dalam Tarikh Tabari. Dia sebut ni Abdul Rahman bin Abu Bakar. Padahalnya tak ada. Maknanya karut lah. Tak ada pun. Hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh perawi pendusta ataupun dituduh berdusta oleh para ulama ilmu rijal hadis, seperti riwayat-riwayat Abu Mikhnaf, Lut bin Yahya, Muhammad Al-Kalbi, Al-Waqidi dan lain-lain lagi. Ni kalau tengok nama orang ni, mari pada boleh lah. Dalam Tabari itu, kebanyakannya Abu Mikhnaf, Lut bin Yahya. Tabari, riwayat Tabari. Dalam Ibnu Sa'ad, Tabaqat Ibnu Sa'ad, kebanyakannya daripada Waqidi. Itu perawi utama dia. Dengan sebab tu hak cerita kelahiran Nabi gini-gini banyaklah dalam tu. Perawi lagu ni ada. Itu asas dia. Kalau Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Hisham, perawi utama dia, rujukan utama Ibnu Ishaq. Cuba tengok, mana tahu selalu kitab ni rujukan utama dia siapa. Rujukan utama dia tu ulama-ulama kita kata pembohong besar, pendusta, mereka hadis. Hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh perawi zindik, tidak beragama atau fasik. Zindik ni orang yang mengaku Islam. Dia dakwa Islam dia tu hak paling betul. Sebenarnya dia tu, akidah dia tu bercanggah sama sekali dengan Islam, sehingga dia tidak Islam lagi kalau pegang dengan lagu tu. Itu zindik. Dia tidak mengaku dia agama lain. Dia mengaku dia Islam. Tapi Islam dia lebih betul daripada hak lain. Hak lain tu salah. Hak ikut Nabi, ikut sahabat salah. Hak dia tu betul.
Itu zindik orang panggil. Dah hak dia pegang tu dari segi akidahnya canggah sama sekali dengan akidah Islam. Lagu tu kat kafir dah lah. Kira-kiranya akidah lagu tu. Tapi dia mengaku Islam. Itu zindik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku penyudah sekalian nabi. Tiada lagi nabi sesudahku kecuali dikehendaki Allah. Ada tambah hak asal dia hak awal tu molek dah. Aku penyudah sekalian nabi. Tiada lagi nabi sesudahku. Hak tu banyak hak sahih, banyak. Dengan tambahan kecuali dikehendaki Allah. Illa an yasha Allah. Mari Pok Mirza Ghulam Ahmad Qadiani dia pegang ni tadi. Kecuali dikehendaki Allah. Dikehendaki Allah ada lagi. Apa maknanya? Ada kata aku penyudah. Tak penyudah lagi lah. Kan lagu tu. Bercanggah tu. Tidak ada lagi Nabi sesudahku. Macam mana dah kata tidak ada lagi? Tu ada pula Allah SWT kehendaki pula. Oh iyalah, mungkin ada lagi sekurang-kurangnya. Bercanggah. Tak boleh. Ni membuka jalan kepada puak-puak sesak ni. Mengaku jadi Nabi gapo ni. Dia pegang ni. Ada Nabi Melayu ke, Nabi macam-macam ada. Rata ada. Tak boleh. Ini maudhu'. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Allah jika marah akan kembung di atas arasy. Sehingga ia berat kepada pemikul-pemikulnya. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang penurunan ilmu, khususnya tarekat dan hakikat daripada Nabi SAW kepada orang-orang tertentu. Puak-puak tarekat ni kena? Tak ada. Ada. Orang kata Nabi SAW bisik dengan Sayyidina Ali, bui kepada Sayyidina Ali saja. Tak ada orang lain tahu. Lepas tu segala tarekat ni mari daripada Sayyidina Ali belakang. Tak ada. Semua karut buat lagu ni. Tak ada. Nabi SAW ajar kepada Sayyidina Ali seperti dia ajar kepada orang lain. Dia tak ada jenis pilih kasih lagu tu. Tak ada. Susuk-susuk ilmu pula. Sahabat dia ni sanggup mati kerana Islam ni tidak layak. Lepas tu orang lain sampai ke kiamat ni layak pula. Siapa dia nak tentu layak atau tidak layak? Setara mana orang tu untuk Islam dia boleh terima tarekat tu? Boleh pula. Hak zaman Nabi tu tidak layak. Sanggup mati, sanggup habis segala-galanya untuk Islam. Tidak layak. Sayyidina Ali seorang layak. Maknanya orang lain tidak layak berlakon. Nabi SAW tidak berjaya lah kalau lagu tu. Sebab apa? Anak murid dia ni bodoh berlakon. Begitu jadi. Itu dari segi dirayah. Hak cerdiknya Sayyidina Ali seorang. Segala Naqsyabandiyah ke Chistiyah ke gapo ke Syadziliyah ke Rifaiyah ke masuk berlakon. Cuba tengok riwayat dia. Siapa Sayyidina Ali berlakon? Kalau ada kata Sayyidina Abu Bakar, tak ada tu, tak betul. Lepas tu semuanya pergi kepada Hasan Basri. Sedangkan Hasan Basri ni tak ada jumpa dengan Sayyidina Ali. Seramai-ramai anak murid Sayyidina Ali tak ada layak seorang abuk dengar. Nak bui ilmu ni. Hak kata bui tu kepada Hasan Basri. Hasan Basri tu tak ada jumpa dengan Sayyidina Ali. Semua ulama kata lagu tu. Lepas tu Sayyidina Ali suruh ilmu ni lagu mana ke dia? Pakai serban lagu mana ke dia? Hasan Basri seorang. Tak boleh lagu tu. Mana putus anak. Bila putus anak, tidak ada jaminan tu. Apa yang hadis hak sahih ni sama sanak ni kita tak pandai besar benda tu. Hak dhaif lagu tu gomong gitu mah. Kalau ada sanak tu putus. Sekurang-kurangnya situ. Sayyidina Ali dengan Hasan Basri tu. Kita kata benda ni tak ada. Kalau ada, seramai-ramai anak murid Sayyidina Ali tu kan ramai. Apa ya tidak layak berlaku. Jadi Nabi zaman dia tidak layak. Sayyidina Ali seorang. Sayyidina Ali tidak layak. Tak ada seorang pun. Kau ada pun Hasan Basri. Hasan Basri tu pun dia tak aja berjumpa. Tak apa demo ni. Moga dia boleh alam ghaib. Boleh. No. Dia boleh baik alam ghaib. Hak mati dah dia boleh lagi terima tarekat. Pelik demo ni. Tapi kita hak ikut cara hadis ni tak boleh. Tak boleh pakai lagu tu. Kita ikut terang. Nabi SAW kata dia diutuskan mengikut agama Hanifiyah. Hanifiyah as-samha. Lailuha kanahariha. Itu cara. Hak Nabi SAW bawa ni agama dia, malam dia semua siang. Dari segi mana? Dari segi cerah. Tidak kata malam jadi tak nampak. Tak. Terang hak Nabi SAW bawa. Malam semua siang. Malam ni mudahlah kita faham kan. Zaman lah ni malam semua siang ni lagu mana?
Lapu-lapu banyak. Cerah belakang. Malas pun orang berniaga. Sepuluh siang juga. Kita faham. Boleh buat kerja sepuluh tu lah. Orang sampai dulu tak berapa faham tu. Malas sepuluh siang ni lagu mana. Kita lah ni hak faham tu sepatutnya kena faham lah hak ni. Sepuluh siang tu mana dari segi cerah. Agama yang mudah, yang terang, yang lurus. Tak ada bengkok-bengkok. Sesuatu riwayat daripada seseorang perawi dari kalangan ahli bid'ah yang menyokong bid'ahnya dikira palsu juga. Sebab tu ahli bid'ah misalnya hak maulud tu kan, ada dikatakan hadis Nabi tu siapa dia buat maulud gini-gini kelebihannya. Siapa dia Sayyidina Abu Bakar pula siapa dia buat maulud gini-gini kelebihannya. Parok-paroklah kelebihan tu. Padahalnya dia sendiri pun kata zaman Nabi tak ada. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada, zaman Sayyidina Umar tak ada. Apa yang raya ada kelebihan pula dia tak buat. Ni yang menyokong bid'ah. Tak boleh pakai. Memang pun riwayat tu tak ada dek. Hadis-hadis atau riwayat-riwayat daripada seseorang perawi yang pada umumnya bercanggah dengan hadis-hadis atau riwayat-riwayat perawi yang thiqah adalah tertolak. Tak boleh. Itu kaedah tu berlaku tu. Hadis-hadis yang menyatakan golongan sadat atau keluarga tertentu diampunkan pada hari kiamat nanti. Keluarga ni ampun. Dengan terai lagu tu. Tak ada lagu tu. Sesuatu riwayat daripada seseorang perawi Syiah tentang kelebihan Sayyidina Ali dan anak cucunya atau tentang kecelaan dan keburukan mana-mana sahabat Nabi adalah palsu. Kalau Syiah, tapi hak ni dia lebih berkait dengan riwayat lah. Dia kena tahulah perawi tu. Hak dua ni dia berkait dengan perawi, bukan dari segi dirayah. Tapi kalau dari segi dirayah, kalau kita sudah tahu dah perawi ni perawi Syiah, boleh dah buat keputusan. Riwayat-riwayat yang terdapat petunjuk ataupun qarinah padanya tentang kekarutan dan kedustaan, kita tengok pun tak boleh lah. Misalnya, kamu mesti berbaik-baik, kamu mesti berdekat dengan orang-orang yang mukanya cantik dan bulu matanya hitam, kerana Allah malu untuk menyeksa orang yang cantik dengan neraka. Sama begitu sekali. Jadi kalau orang comel tu untunglah, dalam dunia pun dapat pujian dah. Akhirat seksa pun Allah tak seksa dia. Jadi tak seksa tu setara mana Kalau dia buat salah pun tak seksa juga kau. Nabi kecek lagu ni kau. Tak ada. Kita Nabi yang kita kenal tidak lagu tu. Itulah. Benar je. Benda tak pernah sabar kecek ni. Islam ni letak atas comel, tak comel. Begitu. Bapa yang Allah SWT tak seksa orang yang comel tu? Bapa? Pula timbul kemuskilan. Kalau kita nak fikir, panjanglah. Tak boleh. Cerita apa yang bulu mata hitam ni kena tu apa? Kalau lagu tu orang Melayu tak ada lebih mana lah muka bulu mata tidak letik mana. Jadi kena cari hak nu lah. Ahli syurga belaka. Pokok nu. Tak ada lagu tu. Mana Islam lagu tu? Mana kalau kita dengar sekali tak lagi. Lagu ni Nabi kecek. Tak boleh. Bukan dia. Riwayat-riwayat yang menyatakan ketinggian dan kebesaran luar biasa saiz tubuh golongan Amaliqah, Ad, Thamud dan Uj bin Unuk.
Oh ni banyak ni. Oh ni dia banyak ni dalam kitab-kitab. Cuma saya mari so. Cerita Uj bin Unuk. Zaman Nabi Nuh tu kan banjir besar tu kan, segala gunung tu pun tenggelam belakang tu kan. Dia sekat buku lali dia. Tu dalam cerita. Sekat buku lali dia. Cerita panjang lah ni, tak ada dalam riwayat ni, dalam riwayat lain lah. Nabi Nuh pun minta dia juga buat perahu. Pergi tebal pokok besar tu. Apa balasan dia, ganjaran dia kan? Dia ni kafir. Dia ni kafir. Tapi minta tolong dia. Apa balasan dia? Kita builah roti. Roti tu sama mana? Besar gunung roti. Dua butuk kata. Besar gunung. Dia suka. Setara dia nak bagi dia. Itu cerita Israeliat lah. Setara dia nak bagi dia. Nabi Nuh pun kata, mu baca bismillah. Dia pun baca bismillah. Sikit yang makan kenyang tu. Tinggal gitu. Lepas tu buat kerja. Tu dia. Dia masuk dalam laut paling dalam tu kata, sekat pinggan dia. Ada cerita. Dia cerita Uj bin Unuk. Setara tu lah. Sekat pinggan dia. Dia boleh ambil ikan di dasar laut. Ni cerita dia. Dalam kitab lah ni. Ambil ikan tu dia bakar di muka matahari. Tu nak oyak pelik. Tu nak oyak pelik. Padahalnya dia kata Uj bin Unuk 3,330 hasta. Tu je. Macam mana boleh bakar di muka matahari tu? Dia tak boleh pergi lah. Kalau jumpa lagu-lagu ni kan, tak boleh. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maqam Ibrahim tu dia ada bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu orang Nabi dululah. Dia cerita samuk ni ke dia ni. Lebih kurang kita. Tak ada lah kata besar pelik. Tak ada. Ada juga memang dalam sejarah ni. Bukan kita menafikan demoni ni kecil sepuluh kita nak kata kecil. Tidak. Tapi tidaklah besar pelik. Tidak. Kata pelik-pelik sangat tu tidak. Kadang-kadang manusia biasa lah. Sebab kita tengok ni kita orang Melayu ni rendah kecil dah. Cuba tengok orang putih tu. Orang Jerman kau mana-mana tinggi ke main lah. Hak tua kita pun lenggak kecil dengan dia. Dengan budak-budak dia pun lenggak. Maknanya memanglah. Jadi ada lah hak lagu tu lebih kurang tu. Tidaklah kata siapa pelik sangat. Tak ada lagu tu. Pelik sangat. Kalau ada pun memang kita tidak menafikan ada. Tapi tidaklah pelik sangat seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab ni. Pernah di zaman Nabi Musa, sampai ke zaman Nabi Musa ni ada dia. Daripada zaman Nabi Nuh sampai kepada zaman Nabi Musa ni. Dia ambil batu bukit tu kan, gunung besar tu batu tu dia nak hempak ke atas tentera Musa. Tentera Musa ni orang Islam lah. Dia nak hempak ke tu. Tuhan pun tebuk batu. Jadi lubang ke batu tu masuk dalam tekuk dia. Masuk tekuk dia ni jadi kalung situ. Geboh situ lah. Cerita dia kalau kita baca dalam kitab-kitab lama kan lucu lah. Geboh situ dia. Geboh situ. Pasal batu berat sana kan. Tekuk dia dah. Tak ada tu. Semua karut semua ni. Jadi orang baca cerita-cerita lagu ni kan. Kalau kita bawa dengan orang kata lagu ni kau Islam. Islam yang telah menakluk dunia dulu. Lagu ni dia bawa cerita-cerita ni. Pengelipur lara. Lagu ni kau. Tidak lagu tu. Orang yang telah mengubah sejarah ni tidak lagu ni. Di kalangan dia duk sebar cerita benda lagu ni tak ada. Hak duk sebar di kalangan dia jihad ilmu hak tu. Hak ubah sejarah ni. Bukan lagu ni. Lepas tu kata dia hak orang buat cerita ni dalam kitab Kashful Khafa dan Al-Manarul Munif dan lain-lain lagi sebut ada belakang ni dalam kitab-kitab hadis maudhu'. Tak pelik lah hak dia buat cerita ni kata dia. Hak pelik je kadang-kadang dalam kitab-kitab tafsir pun ada juga benda-benda lagu ni. Mana nak orang dah. Sebab tu kita kena cermat. Kalau tidak, kena lah benda-benda lagu ni. Kena. Hadis-hadis yang menyebutkan Bani Abbas sebagai ahli syurga. Yang ni keluarga Abbas, anak cucu dia tu ahli syurga belaka. Secara umum begitu. Tak kira dia lagu mana pun. Itu bahaya kalau hadis-hadis lagu ni. Jadi sedar hatilah. Nak bertindak sewenang-wenang, nak melakukan kezaliman terhadap siapa pun kita ahli syurga. Jadi supaya Yahudi lah. Jadi dia kata lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Kalau masuk neraka pun sebentar dia kata.
Kalau masuk dengan pupuk kita, itu bahaya. Kalau manusia ni tak boleh lagu tu. Sebab tu dalam Islam dia tak ada. Tak ada keistimewaan kepada mana-mana keturunan kau, tak ada. Dia tak kira siapa pun. Sebab apa? Sebab ini bahaya. Hak lagu ni lah yang jadi timbul-timbul dalam ajaran-ajaran hak selain daripada Islam, timbul sewena-wena tu. Sebab apa? Dah kalau padri tu boleh mengampunkan dosa, dia sendiri tu tak apalah maknanya. Dia sendiri tu. Dan hak lain-lain pun begitu juga. Tak ada lagu ni. Kalau kita jumpa lagu ni, tak ada lah tu. Ni mudah ni. Tak payah tengok sana dah. Hak ni. Kalau ada sebut Bani Abbas ni ahli syurga. Syurga. Jadi dia berkait dengan amalan. Dia berkait dengan iman, amal. Semata-mata sebut gitu. Tak boleh. Tak boleh terima. Tak kira dia tu khalifah kau siapa kau, tak kira. Hadis-hadis yang mengemukakan sesuatu peristiwa yang bercanggah dengan yang disepakati oleh ahli-ahli sejarah yang muktabar. Ahli sejarah ini termasuk ahli hadis juga, bukan ahli sejarah semata-mata. Misalnya, saya buat mari sini hadis Muslim. Tujuannya supaya kita jangan terkeliru. Setengah-setengah orang ni, dia bila dia kata Bukhari, Muslim, tak boleh. Semua tak boleh. Tak boleh sentuh. Bukan saya nak sentuh ni, imam-imam besar. Nanti tengok. Artinya kita mesti pakai sistem dirayah itu. Itu yang penting. Kaedah tadi, kaedah yang disebut tadi dipakai oleh ulama. Bukan suatu yang mengada-ngada. Misalnya hadis ini, ya, dia kata orang-orang Islam tidak memandang Abu Sufyan dengan baik. Mereka tak mahu duduk bersamanya pun. Dia pun kata kepada Nabi SAW, wahai Nabi Allah, kamu bagilah 3 perkara kepada aku. Nabi kata boleh. Dia kata, saya ada ahsanul Arab, perempuan yang paling cantik di kalangan Arab. Wa ajmal Ummu Habibah. Anak dia lah. Dia minta Nabi berkahwin dengan anaknya, Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Uzawwijukaha, saya nak kahwinkan kau dengannya. Nabi kata na'am, boleh. Lepas tu dia kata Muawiyah, anak dia juga, taj'aluhu katiban baina yaday, aku nak engkau jadikan dia sebagai penulis engkau. Nabi kata boleh. Qala, Abu Sufyan kata, wa tu'ammiruni, dan engkau lantik aku jadi ketua. Jadi ketua untuk aku berperang, jadi kepala perang, untuk aku berperang dengan orang-orang kafir seperti mana aku dahulu memerangi orang-orang muslimin. Nabi SAW kata na'am. Abu Zumail berkata, ni perawinya, perawi Muslim, walaula annahu talaba dhalika minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma a'tahu dhalik li'annahu lam yakun yus'alu syai'an illa qala na'am. Dia kata, Abu Zumail kata, kalau Abu Sufyan tak minta ni, tentu Nabi tak bagi kepadanya. Sebab apa? Kali ini setiap kali diminta, semua Nabi ya semuanya, boleh semuanya. Ketahuilah, kata dia, wa'lam anna hadha al-hadith min al-ahadith al-mashhurah bil ishkal. Hadis ini terkenal muskil, kata dia. Apa sebab kemuskilannya? Sebab Abu Sufyan itu Islam pada Fatih Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Dan ini masyhur, kata dia. Tidak ada khilaf, kata dia. Nabi SAW telah berkahwin dengan Ummu Habibah sebelum pada itu, lama sebelum pada itu. Abu Ubaidah dan Khalifah bin Khayyat dan Ibn al-Barqi dan Jumhur mengatakan Nabi SAW berkahwin pada tahun yang ke-6 kenabian. Pada tahun ke-6 kenabian, ataupun pada tahun, kalau kita kata sini pasal dia tidak sebut, ke-6 Hijrah, katalah tak apa. Waqila, kata setengah ulama, pada tahun ke-7. Qadhi Iyad berkata, ulama berbeza pendapat di mana Nabi berkahwin dengan dia. Ada yang kata di Madinah selepas dia pulang daripada Habsyah. Jumhur berkata di bumi Habsyah. Mereka berselisih pula tentang siapakah yang mengadakan akad. Ada yang kata Uthman, ada yang kata Sa'id bin As dengan izinnya, ada yang mengatakan Najasyi sebab dia adalah raja di situ. Qadhi Iyad berkata, yang dalam Muslim ini, kalau kita tengok riwayat dalam Muslim ini, yang mengahwinkannya Abu Sufyan kata gharib jiddan,
Gharib jiddan. Ini gharib ni. Cerita Ummu Habibah ni dengan Abu Sufyan, ketika Abu Sufyan ni pergi ke Madinah pada masa dia masih tidak Islam lagi, masyhur kata dia. Dia tidak benarkan Abu Sufyan nak duduk, ayah dia nak duduk di tempat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang tahu. Mana dia tidak Islam lagi pada ketika itu. Qadhi Iyad, kata Imam Nawawi, tidak menambahkan lebih daripada itu, sekadar itu saja. Ibnu Hazm berkata, hadis ini waham min ba'dhir ruwat. Dia kata hadis ini keliru setengah-setengah perawi. Kerana tidak ada khilaf di antara manusia ni bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Ummu Habibah sebelum Fatih Makkah, bidahrin, lama sebelum itu. Dan di bumi Habsyah, ayahnya pada ketika itu kafir. Semua terima. Dalam satu riwayat Ibnu Hazm mengatakan maudhu', kata dia. Dan begitulah seterusnya, panjang lagi. Apa yang kita nak ceritakan di sini, kaedahnya hadis-hadis yang mengemukakan sesuatu peristiwa yang bercanggah dengan apa yang disepakati ahli-ahli sejarah yang muktabar. Itu bercanggah dengan usul. Mesti kena ada dalam perhatian kita. Usul dirayah mengatakan besar kemungkinan hadis itu maudhu'. Besar kemungkinan hadis itu maudhu'. Hadis-hadis umpama ini kalau kita perhatikan, ini semua nak memburuk-burukkan Abu Sufyan, merendah-rendahkan Muawiyah. Itu tujuan. Sebab musuh-musuh di ketika itu memang dia benci sangat kepada Muawiyah. Dia nak merendahkan Muawiyah tu, dia merendahkan ayahnya, dia merendahkan saudaranya walaupun isteri Nabi SAW. Itu cara. Kalau dia boleh perlewatkan, lewat itu makna kurang lah, tidak lebih. Misalnya perkahwinan itu, kurang dah, sikit sebanyak. Itu pun untung dah, dia dapat dah untung sikit sebanyak. Tujuh riwayat-riwayat yang menyatakan kelebihan bukit-bukit tertentu seperti Tur Sina, Qaf dan lain-lain. Dia tafsir ni, dalam kita kata tafsir ni teruk-teruk. Qaf, Qaf tu geria kata dia. Bukit Qaf ni. Misalnya sini. Sesungguhnya Qaf adalah satu gunung daripada Zabarjad hijau yang memagari dunia ini. Pagar dunia. Seperti kebun yang dipagari tembok. Tepi-tepi langit pula terletak di atasnya. Tepi langit. Hijaunya langit itu adalah kerananya. Jadi kerana Zabarjad yang hijau itulah. Cuba kita bawa cerita-cerita lagu ni. Jadi lagu mana? Ketinggalan. Memang ada dalam kitab-kitab ni, dalam kitab-kitab tafsir. Tapi kita tak perhati kitab tafsir tu siapa dia, perawi dia. Kalau tengok kepada perawi tahun lalu, jumpa selalu. Sebab itu pentingnya pengajian hadis ni, sanad ni, dirayah ni penting. Kita boleh menilai benda-benda gini, masuk akal atau tidak. Kalau nyada benda-benda lagu ni ada dah lah dalam Bukhari, dalam Muslim kau, dalam kitab-kitab besar ni tak ada. Tak ada. Riwayat-riwayat yang menyatakan tentang penghidupan semula kedua ibu bapa Nabi SAW, dan menyatakan dengan jelas tentang mereka berdua sebagai ahli syurga. Maksud yang pertama tu, aku pergi ke kubur ibuku lalu memohon kepada Allah agar dihidupkannya ibuku, maka Allah menghidupkannya dan berimanlah dia kepadaku. Kemudian Allah mematikannya semula. Ini tak ada satu pun sahih. Lagu ni, kalau lagu ni tak ada satu. Yang kedua, Rasulullah SAW telah meminta kepada Tuhan supaya menghidupkan kedua ibu bapanya, maka Allah menghidupkan kedua-duanya. Mereka berdua pun berimanlah kepadanya. Kemudian Allah mematikan kedua-duanya semula. Hak lagu ni, hak hidup semula, mati dah kan? Hidup, lepas tu mati pula. Selepas beriman, mati pula. Tak ada satu pun sahih. Ulama-ulama hak bela. Dia kata, ibu bapa Nabi SAW ni Islam, pun dia terima juga hadis-hadis tentangnya. Tidak ada satu pun sahih. Cuma dia pakai dalil lain lah. Kita pun pakai dalil lain. Kita tidak kata, dia tidak Islam masuk neraka lah. Supaya dengan orang-orang lain. Kita tak kata begitu juga. Cuma hadis, nak bahas hadis ni. Hak kata hidup semula tu. Lepas tu beriman. Lepas pada tu, mati semula. Hak tu, nak bahas hak tu. Dia ni ahlul fatrah. Ahlul fatrah ni hak tak sapa seru orang kata.
Tak ada. Bukan zaman Nabi. Mati tu dia tidak dikenakan apa-apa. Ahlul fatrah masuk syurga. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Dalam Quran pun ada sebut lagu tu paling kuatnya. Kami tidak akan menyiksa manusia ni selagi tak hantar rasul. Kalau hantar rasul, ajaran rasul tu sabar sampai kepada mereka, barulah. Tak ikut juga, barulah. Kafir, masuk neraka, diseksa. Kalau tidak, orang panggil ahlul fatrah. Ibu bapa Nabi SAW ni termasuk dalam golongan ahlul fatrah. Sebab apa? Ajaran Nabi Isa tak tahu mana. Ajaran Nabi Musa tak tahu mana. Kitab-kitab dia pun sudah diselewengkan, sudah ditahrifkan. Nabi yang baru tak mari lagi, iaitu Nabi kita adalah hidup di zaman itu. Dia tak tahu apa. Kalau kata sebuah berhala, apa pun tak kira tu. Apalagi zaman fatrah ni ada yang tidak sebuah berhala pun dia hidup dengan gitu je. Hidup dengan gitu. Berapa ramai hak di zaman tu hak tidak ikut sebuah berhala. Ibu bapa Nabi SAW ni pun lagu tu lah juga. Tak payah kita guna hadis ni. Sebab itu dia kata, rawahul khatib an Aisyah marfu'an wa rawahu Ibnu Syahin anha wa qala Ibn Nasir huwa maudhu'. Maudhu'. Paling tinggi hadis-hadis hak lagu ni dhaif. Tak boleh nak hujah. Tak boleh nak hujah. Benda lagu ni orang tak hujah. Situ ada tu. Komen Ibnu Katsir kata munkar jiddan. Munkar jiddan ni maknanya dhaif, terlajak, tak boleh pakai, nak buat hujah tak boleh. Kalau dhaif pun tak boleh. Apatah lagi kalau maudhu'. Soal ibu bapa Nabi tu masuk neraka, kita tak kata gitu. Cuma ya kita nak bincang sekarang ni hadis-hadis. Kalau kita jumpa hadis yang cerita lagu ni, maklumlah tidak ada satu pun yang sahih. Itu bendanya. Kaedah tu, kaedah kita dapat dah tu. Kalau cerita lagu ni tak ada satu pun yang sahih. Paling tinggi dhaif ataupun hak banyaknya maudhu'. Gitu. Lepas tu riwayat-riwayat yang menyatakan tentang keimanan kedua ibu bapa Nabi SAW dan keimanan Abu Talib. Abu Talib ni beriman. Kalau ada riwayat lagu tu, tak boleh. Hak ni ibu bapa Nabi SAW beriman ni, mana beriman sebelum Nabi lagi. Dia beriman, memang mukmin. Dengan jelas sebut lagu tu. Dengan jelas sebut lagu tu. Tak boleh pakai. Abu Talib dia dakan dengan Nabi SAW. Orang-orang Syiah memanglah kata Abu Talib ni Islam. Islam hak paling tinggi sekali, kata dia. Selain daripada Nabi, hak paling lebih sekali Abu Talib lah, kata dia. Takkanlah kata dia Abu Talib ni tidak Islam, tengok duk bela gitu semua Nabi SAW. Nabi SAW pun sedap dulu dakwah tu sebab dia lah dulu pertahankan Nabi. Takkanlah nak pertahan gitu orang kafir. Itu logiknya dia guna. Orang Syiah guna gitu. Padahalnya tak ada satu pun riwayat yang sahih. Bahkan riwayat dalam kitab kita lah, Abu Talib ni mati dalam keadaan sesat. Dalam Nasai, dalam kitab-kitab lain pun sebut, bila mati Abu Talib, Sayyidina Ali, anak dia ni, pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, qad mata ammuka dhal. Pak cik muhak sesat tu mati tu, kata dia. Jelas. Kalau Islam sesat apa? Jelas. Lepas tu dalam Bukhari apa dia sebutkan, Abu Talib tu kan masuk neraka. Kalau Islam masuk neraka kan? Kalau Islam nombor satu dah, masuk neraka lagu mana? Cuma ingat seksa dia tu betul. Tu ada dalam Bukhari. Tapi masuk neraka, tak masuk syurga. Jelas hak tu. Jadi kalau ada yang sebut Abu Talib ni Islam, tak betul. Orang Syiah kata, lepas tu kita kata, lagu mana? Kalau dia Islam, apa dia tidak semayang, tidak seperti orang lain lah. Ikut Nabi tu nyata seperti orang lain. Dia kata dia taqiyah. Jadi taqiyah ni ajaran Syiah kan? Taqiyah tu inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum dia terjemah makna paling kuat bertaqiyah. Paling kuat bertaqiyah. Hak paling kuat bertaqiyah ni Abu Talib lah, kata dia. Itu makna dalam Quran ni hak cerita tentang Abu Talib ni Islam, dan hak nombor satu ni mana? Ayat tu lah. Sebab dia paling kuat bertaqiyah sehingga orang tak tahu dia ni Islam. Sampai ke Sayyidina Ali sendiri tak tahu. Adakah patut lagu tu? Tak ada mengaruh. Kalau ada, jumpalah. Siapa-siapa sebut kau. Tak boleh. Itu mudah.
riwayat-riwayat yang memuji kecantikan rupa paras. Puji. Orang comel ni puji. Jadi Allah SWT buat orang huduh ni nyayolah, sialah, kita kata tak? Tak boleh lagu tu. Islam tidak lagu tu. Dia tidak pandai. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Tuhan tidak tengok rupa kan. Tidak tengok harta benda kan. Dia tengok hati orang tu. Itu Islam. Kan jelas. Kalau pergi mana-mana pun dalam dunia ni, hak mudah nak terima Islam mana? Hak huduh-huduh. Tengok tu. Kalau di Amerika, di mana tu, hak negro tu lah. Sebab apa? Kalau bawa hak lagu ni, siapa dia nak masuk Islam? Boleh kau hak comel saja. Sebab semua maklum Islam ni tak kira. Tak ada kira keturunan comel, huduh, tak ada. Semua tahu lagu tu. Sebab tu daripada dulu hak sesat-sesat apa boleh masuk Islam. Sebab Islam ni memberi ruang, memberi keistimewaan, bukan saja kepada orang kaya, orang miskin pun. Bukan dalam hadis saja, dalam Quran pun lagu tu. Tiba-tiba hak ni mari ni kita tengok terjemahan dia tu, ada beberapa hadis tu, melihat wajah yang cantik adalah ibadat. Tak payah sembahyang sunat lah, tak payah tarawih, boleh pahala. Yang kedua, melihat benda-benda hijau menguatkan penglihatan, dan melihat perempuan cantik menguatkan penglihatan. Ni kalau lagu-lagu ni tak boleh pakai lah. Riwayat-riwayat yang menyatakan fadilat bersembahyang dengan memakai serban atau cincin ada kelebihan. Tak ada serabut saya. Tak ada serabut saya. Itu kan mudah tu. Ni tak ada kait dengan orang Tina lah, orang perempuan lah, orang lelaki. Tapi cincin tu tak boleh juga orang perempuan kan. Ada kelebihan. Ibnu Umar berkata, hai anakku, sukailah serban. Hai anakku, pakailah serban, nescaya engkau akan menjadi mulia dan hebat. Tidak engkau dilihat syaitan, melainkan dia akan cabut lari. Syaitan lari. Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, bersembahyang dengan berserban itu menyamai 25 sembahyang tanpa serban. Satu jemaat yang dikerjakan dengan berserban menyamai 70 Jumaat tanpa serban. Sesungguhnya para malaikat menyaksikan Jumaat dengan berserban, dan mereka terus selawat ke atas orang-orang yang berserban hingga terbenam matahari. Ni contoh saja ni. Banyak lagi. Banyak lagi ni. Tak boleh pakai. Itulah mudah. Tak boleh pakai. Ni semua tak boleh. Pakai cincin kau. Waktu ada pula kalau cincin goni jadi boleh goni. Cincin goni jadi kelebihan goni ada. Tak ada. Karut. Boleh jadi puak-puak jual mata tu. Saya bawa benda-benda lagu ni. Riwayat-riwayat yang menyatakan Ishak sebagai anak Nabi Ibrahim yang disembelih, bukan Ismail. Tak ada. Yang betulnya Ismail disembelih kan oleh Nabi Ibrahim, lepas tu Tuhan ganti tu. Tu bukan Ishak, tapi Ismail. Kalau ada sebut Ishak, tak ada satu maudhu, palsu. Itu mudah. Ini tak. Riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang abdal, wali abdal, wali aktab, dan wali-wali hak lain, tak ada satu. Tak ada satu pun sahih. Tak ada satu pun sahih. Wali goni ni sebut kan. Riwayat yang menyebutkan tentang imamah, walayah dan khilafah Ali, tak boleh juga. Tak ada satu pun sahih. Imamah, Sayyidina Ali lah yang akan menjadi imam, lepas tu keturunan dia akan menjadi imam, begitu gini. Tak ada satu pun yang sahih.
Riwayat yang menyebutkan tentang doa dengan wasilah. Doa dengan kebesaran orang tu, dengan berkat orang tu, dengan jah orang tu. Tak ada. Tak ada doa lagu tu. Nabi Adnan pun doa tu dengan bihaqqi Muhammad wa Fatimah wal Hasan. Sebab tu Tuhan terima itu dia taubat dia. Buat tadi dia doa tu dengan wasilah. Saat ni itu mengarut lah kau tak boleh gay tak boleh. Semua hadis-hadis yang mencela orang-orang yang terlibat dengan apa-apa pekerjaan yang halal adalah maudhu', walaupun pada pandangan orang hina setara mana sekalipun. Dalam Islam ni pekerjaan adalah mulia. Aku angkut sapah kau, angkut najis kau, mulia. Asalkan halal. Tiba-tiba mari hok ni buat ni dia kata ke dia. Tengok terjemahan dia. Ketahuilah bahawa sesungguhnya peniaga itu adalah penderhaka. Ketahuilah bahawa sesungguhnya peniaga itu adalah penderhaka. Manusia paling jahat ialah peniaga dan petani. Kalau lagu ni pakau ni teruk kita orang Islam. Kemudian seterusnya orang-orang kedekut dari kalangan umatku ialah tukang-tukang jahit. Tukang jahit ni dia kedekut. Lepas tu hadis lagi. Hadis ni yang maudhu' ni. Jangan kamu bermusyawarah dengan tukang tenun dan guru-guru, kerana Allah SWT telah mencabut akal mereka dan menghilangkan keberkatan daripada usaha mereka. Jadi cikgu tak boleh nak mesyuarat pula, habislah lagu ni. Tak boleh nak tanya pendapat pula dah. Tak boleh lagi. Riwayat yang menyebutkan tentang syahadah Husain. Sayyidina Husain akan mati syahid pada tahun sekian-sekian. Tak ada satu pun yang sahih, tak ada. Kalau jumpa lagu ni tak ada. Riwayat-riwayat menyatakan tentang kebenaran Ali dalam setiap pertelingkahan yang berlaku di antara beliau dengan para sahabat yang lain semasa pemerintahannya. Tidak ada satu pun yang sahih. Kalau ada, itu tidak seperti mana yang dipahami oleh setengah-setengah orang. Misalnya, Ammar, dia duduk balik Sayyidina Ali kan, perang dengan Muawiyah. Nabi SAW sudah kata dah, taqtuluka al-fi'atul baghiyah. Engkau akan dibunuh oleh puak yang penderhaka. Jadi dia buat kesimpulan bahawa puak-puak Muawiyah ni penderhaka atas dasar tu. Hadis tu sahih. Tetapi di situ bukan maksudnya Muawiyah. Bukan maksudnya Muawiyah. Bahkan Ahli Sunnah wal Jamaah, pertelingkahan Ali dengan sahabat orang lain tu, kita serah kepada Allah. Tak tahu siapa dia yang betul. Serah kepada Allah. Itu Ahli Sunnah. Kalau dia kata Ali mesti betul, Syiah dah lah tu. Syiah dah lah. Kalau kata Muawiyah mesti betul, Aisyah betul, itu nasibi orang panggil. Jadi nasibi dah lah. Ahli Sunnah tidak lah betul. Itu akidah. Ke-82 riwayat-riwayat yang bercanggah dengan daruriyat ad-din dan ijma' qat'i seperti hadis di bawah ini. Iaitu pernah Ali bin Abi Talib kata, aku duduk sekali dengan Nabi SAW, tiba-tiba Abu Bakar dan Umar mari. Dia cerita, Abu Bakar dan Umar mari. Rasulullah SAW pun bersabda, dua orang ini adalah ketua orang-orang tua ahli syurga, sama ada dari kalangan orang-orang dahulu atau orang-orang kemudian, kecuali para nabi dan rasul.
Wahai Ali, jangan kau ceritakan kepada mereka berdua. Jangan royak kedua dua tu. Nah, tu sah. Oleh kerana hak ni dia ada kena mengena dengan hak sah lagi ya. Ada kena mengena dengan, memanglah ada hadis-hadis sahih tentang kelebihan Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Namun di sana terdapat banyak sekali hadis-hadis palsu berhubung dengan mereka. Seperti hadis kisah. Dan hadis Hasan dan Husain adalah dua ketua pemuda ahli syurga dan lain-lain. Jadi ada kaitan dengan ni. Dia tak boleh ni. Ni dari dirayah belaka lah ni. Kita semua sudah tahu dah kan. Dalam syurga ni orang muda belaka. Berapa ada ketua orang muda pulaknya. Nabi SAW kata dah dalam hadis banyak. Ijma' semua ulama sepakat, tak ada seorang pun ulama kata dalam syurga ni ada orang tua. Nabi SAW guraukan dengan satu orang tua tu. Saya masuk syurga. Tak boleh, kami kata. Tak masuk syurga. Jari orang tua tu. Apa? Nabi kata tak masuk syurga. Tak masuk syurga dalam rupa kamu ni. Kamu orang tua ni, lalu guni dok. Kamu akan jadi muda. Orang tua perempuan. Sukalah pula dianya. Ijma' dah, semua ulama sepakat tak ada lah. Hak kata ada orang tua pula dalam syurga. Jadi orang tua tu lagu mana? Tua tu dengan sifat dunia ke tua dengan sifat lagu mana? Kalau tua tidak sifat dunia, kalau tua dalam dunia kan rabun mata lah, kita kata dah, cabut gigi lah, macam-macam lah, sakit orak lah, macam-macam lah. Itu ciri-ciri tua dalam dunia. Lagu tu dalam syurga tak boleh sabar. Lepas tu lagu mana? Apa bezanya? Hak tua dengan hak muda, apa beza? Apa perlu ada hak muda pula ni? Tak ada, tak boleh. Tak boleh. Ni semua cerita mengarut belaka ni. Dia nak pelebih Hasan dan Husain tu terajuk. Dia reka lah hadis. Tapi ini ada dalam Sunan Tirmizi. Ada dalam Tirmizi. Tapi Tirmizi sendiri komen lah. Dia sendiri komen. Dia komen. Lepas tu ada juga dia tidak komen. Kalau dia tidak komen tu semua ulama faham belaka dah. Tak boleh pergi belaka. Mengarut belaka. Dia reka hadis ni, dia nak ayatnya kelebihan Hasan dan Husain asalnya, iaitu ketua pemuda ahli syurga. Ketua pemuda ahli syurga. Bila ada pemuda kan kena ada lah orang tua. Jadi sepapati lah ketua pemuda, ketua orang tua. Jadi sepapati lah ni. Lagu tu lah. Dia kena buat hak tua tu pula. Tapi cuba perhati. Kalau hak Hasan dan Husain adalah ketua pemuda ahli syurga. Dia sebut gitu. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ni, dia ada kecuali kan? Ketua, orang tua ahli syurga, sama ada dari kalangan orang-orang dahulu dan orang kemudian, kecuali para Nabi dan Rasul. Tu tak. Tetapi, bila dia sebut Hasan dan Husain tu tak ada kecuali para Nabi dan Rasul. Cuba perhati. Tengok. Dahsyat demo ni. Bila Sayyidina Abu Bakar tu, maknanya Sayyidina Abu Bakar dan Umar ni kurang lagi daripada Hasan dan Husain lah. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni ada juga kecuali. Hasan dan Husain ni tak ada kecuali. Jadi Nabi-Nabi tu duduk di bawah siapa sebenarnya? Duduk bawah Hasan Husain kau duduk lah ke mana? Itu persoalan. Jadi Nabi tu ketua hak mana? Nabi ketua kepada hak mana pula dah habis dah. Ketua kepada hak tua ni Abu Bakar dan Umar. Ketua kepada hak muda ni Hasan dan Husain. Nabi sendiri ketua pada hak mana? Cuba ya. Tu dari sudut dirayah. Dari sudut logiknya tak boleh pergi. Lepas pada tu Sayyidina Ali dia tak sebut. Sayyidina Ali tak sebut. Dia kata kecuali Nabi-Nabi dan Rasul. Sayyidina Ali. Dia duduk bawah Sayyidina Abu Bakar dan Umar, kau duduk bawah Sayyidina Hasan dan Husain. Kalau duduk bawah Sayyidina Abu Bakar dan Umar, maknanya lebih Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Ali ni orang bawah dia. Kalau dia duduk di bawah Hasan dan Husain, lagu mana Sayyidina Ali dia duduk bawah pada anak dia? Tak boleh lagi. Pada waktu tu tak payah tengok sana. Kalau tengok sana dia pun tak boleh pergi kok. Situ kita ada sebut. Dari segi perawi dia lah ke mana, ada sebut. Tak lagi. Ya sebetulnya tak ada. Dalam syurga semua orang muda. Ketua bagi semua tu Nabi SAW lah. Ini secara senyap-senyap dia menjatuhkan kedudukan Nabi SAW. Tak boleh lagu tu. Hadis mana lagu tu? Tak ada lagu tu. Nabi SAW je lah paling lebihnya. Tiba-tiba saya nampak lagu tu. Lepas tu kita kena ingat usuh dulu kan. Kita rakyat dah kan. Dulu usuh. Ya Ali la tukhbirhuma. Wahai Ali jangan rakyat. Kedua dua tu. Kan kita sudah rakyat dah. Setiap hadis yang mula dengan Ya Ali, ada sebut Ya Ali lagu tu, tak ada satu pun salah. Hadis ada Ya Ali. Jangan rakyat. Situ pula canggahnya.
Jadi banyak perkara lah yang bercanggah. Tak boleh. Lepas tu, apa bezanya Abu Bakar dengan Umar dengan Hasan dan Husain ni? Apa beza? Jadi dia ni jadi ketua pemuda ni, ambil kira umur mana? Ambil kira umur mana? Ambil kira masa mati ke? Kau masa muda tu Abu Bakar pun muda juga, pernah muda juga. Sebelum berubah tu rambut dia hitam juga. Sayyidina Umar pun lagu tu juga. Jadi kira ni kira hak mana? Kalau kira masa mati, Hasan dan Husain ni pun umur 50 lebih belakang mati. Apa? Muda ke tu? Pemuda kau panggil lagu tu? Lebih kurang dengan orang lain kok. Tak ada tu semua. Kita tak dapat kok mana. Kecuali dia sewenang-wenang nak melebihkan Hasan dan Husain tu, dia buat cerita. Tak boleh. Ni semua mengarut lah. Yang menyebutkan tentang tasawuf dan tarekat-tarekat tertentu tak boleh. Tak ada. Orang kata tarekat kita terima dalam Kaabah, kata dia. Nabi sendiri mari jumpa dengan syekh kita. Tak ada. Mengarut lagu tu. Tak ada. Dia ajar lagu mana? Lagu ni. Orangnya pakai hak tu lebih daripada hak Nabi lagi. Oh, dahsyat hidup ni. Hidup umat Islam ni, kadang-kadang kalau mikir gini, sebenarnya Allah SWT nak beri pahala kita. Kalau ingat tu tak apalah. Kalau tidak, saya nak ayat apa? Tak ada dah lah. Dah beres belakang. Ni kan. Tapi kita kata hikmat Tuhan tu tak apalah. Waktu tu kita kata kalau tak ada benda-benda ni, kita boleh buat benda lain kan. Ni duk sapu-sapu. Nak hari sapu-sapu. Kalau tak buat sapu kan, senang, boleh kita buat benda lain. Begitulah. Tapi sapu-sapu tu tidak sia-sia, boleh pahala juga. Jadi kita duk buat dulu ayat benda hak mengarut ni boleh pahala. Pasal nak jaga hak Nabi SAW yang sebenar tu. Jadi tarekat gani tak ada. Baru ni kita sebut. Sesuatu peristiwa yang disebutkan di dalam sesuatu riwayat akan dikira tidak benar apabila bercanggah dengan apa yang tersebut di dalam hadis-hadis yang masyhur atau mutawatir. Contohnya, Nu'man bin Bashir berkata, pernah berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersemayang dua rakaat dan bertanya tentangnya sehinggalah cerah matahari. Ini dalam Abu Daud ada. Tapi hadis ini ulama kata tak sahih. Sebab apa? Bercanggah dengan hak lain. Dalam hadis-hadis yang lain, hak sahih dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam gapo lain sebut, Nabi SAW semayang 2 rakaat ya. Bukan dua rakaat. Dua rakaat ni apa makna? Makna semayang 2 rakaat, Assalamualaikum. Lepas pada tu semayang pula. Itu makna 2 rakaat. Jadi 2 rakaat ni dia semayang ni tak berhenti ni. Siapa cerah matahari lah. Maknanya lepas pada dia semayang 2 rakaat tu dia tanya, cerah dah kah? Tak lagi. Allahu Akbar pula. Kira-kiranya lagu tu lah. Lepas tu sudah 2 rakaat tu, cerah dah kah? Orang pun kata tak cerah lagi, dia semayang pula. Begitulah kira-kiranya kan. Itu makna 2 rakaat. Sedangkan dalam riwayat lain-lain sebut dah 2 rakaat. Hak 2 rakaat tu ada khilaf lah tu. Hak 2 rakaat kau 3 rakaat kau 1 rakaat kau 4 rakaat kau tu ada lah hadis tu tak apa hak tu. Tapi 2 rakaat ni hak tu semua dalam hadis-hadis lain ada sebut. Tapi 2 rakaat tak ada sebut. Lepas tu Nabi SAW ni tanya ni dia berhenti dulu. Kalau dia berhenti menasabah lah. Tapi bercanggah dengan 2 rakaat saja dah berhenti, tak ada lah semayang pula tu. Tetapi ulama yang terima hadis ni, dia kata lagu mana? Dia kata maksud 2 rakaat ni sebenarnya bukan banyak rakaat, 2 rakaat saja. Tetapi celah-celah tu dia tanya. Tanya pula dah tu semayang lagu mana? Waktu kata tanya tidak semestinya dengan perkataan, dia isyarat. Isyarat lagu mana? Ada sebut gini. Cerah mana gitu? Ada kah? Tak ada. Tak ada. Tak boleh. Lepas tu kalau kita kata Nabi SAW nak tanya wakam dia, Tuhan tunjuk dah pada hari itu syurga neraka, tunjuk belaka. Tak rajin Nabi SAW kata ditunjukkan kepada aku seperti hari itu, seperti dalam sembahyang. Tanya wakam dia buta kah? Dia tanya tu tak cerah lagi.
Tak boleh, tak boleh. Itu caranya. Kalau kita mengaji hadis dengan cara lagu tu kan nampak. Nampak lagu mana. Supaya kita berah lah, berah kan. Pilih hatoh tu kata, napi. Dia kena ada napi. Supaya juga gapo-gapo hok kena tapih kan kena tapih. Ada kalanya penapih tu besar pada dah. Kita nak buat goni. Tapi kalau kita nak buat goni tak boleh, kena halus lagi. Kena penapih halus lagi. Kalau tidak tak jadi. Gapo dia ni kata, pelita kau gapo kan? Dia kena halus lagi. Halus lagi. Baru boleh. Tapi kalau untuk setara ni benda setara ni tak, setara ni pada dah, napih ni tak pada. Lagu tu caranya. Lagu ni tak boleh. Kena penapih kuat. Sebab apa? Ia berkait dengan ibadat. Ibadat ni tak boleh. Hadis-hadis ni, hadis tak terang, tak kemah, tak boleh. Tak boleh. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan Ali Zainal Abidin, Al-Baqir dan Ja'far As-Sadiq, palsu semuanya. Tak boleh pakai. Ni rekaan puak-puak Syiah. Riwayat-riwayat yang mencela dan memburuk-burukkan para isteri Nabi SAW seperti Aisyah disalak anjing Hawab dan lain-lain. Ni berkenaan dengan Aisyah disalak oleh anjing Hawab. Masa dia nak, katanya masa dia nak pergi perai lah. Sebenarnya bukan nak pergi perai pun, dengan Sayyidina Ali tu disalak oleh anjing. Siapa dia? Aisyah. Tak betul. Tak ada satu pun yang sahih. Lepas tu dikatakan, kalau buat Syiah lagi teruk, Aisyah ni dengan Hafsah ni pakak bubuh racun dalam makanan Nabi SAW. Dan Nabi SAW ni sakit dia kerana kena racun Aisyah ni lah. Racun dia je. Dia sebut lagi tu. Dan fitnah mari daripada rumah Aisyah. Tak boleh pakai. Fitnah mari daripada rumah Aisyah, kata dia. Ada juga tu. Hadis, dikatakan hadis lah. Tu semua mengarut belaka. Fitnah lagu mana? Jadi fitnah tu, kubur Nabi tu tempat fitnah lah. Punca fitnah situ. Kubur Nabi tu rumah Aisyah lah. Tempat yang begitu istimewa tu. Rumah Aisyah tu bukan rumah bini dia hak lain. Bukan rumah sahabat hak lain. Bukan perkuburan ramai-ramai ni dah dibakit. Bukan. Di rumah dia. Hak tu punca fitnah. Sebenarnya dia nak kritik Nabi tu. Dia nak kata Nabi tu pembawa fitnah. Tapi dia tak berani. Dia letak atas Aisyah. Dari rumah Aisyah. Dari rumah Aisyah tu mana tempat tu? Bukan dari Aisyah, dari rumah Aisyah. Kan Nabi tu duduk situ, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi fitnah, itulah punca fitnah. Dia nak pergi situ. Orang yang kaji hadis dari sudut dirayah ni, dia boleh kesal benda-benda gitu. Tapi orang ramai dia tak nampak. Dia ingat tak ada kena-mengena dengan Nabi. Ni kata ke Aisyah. Kata ke Aisyah pun bini dia. Nabi SAW kata ada bini dia dunia akhirat. Hak mana-mana jadi bini Nabi tu bini dia dunia akhirat. Lagu mana kalau jahat gitu mau? Tak boleh. Tak boleh. Ini semua mengarut lah. Pada tu riwayat-riwayat yang menyatakan fadilat bercelak, berpakaian baru, bersembahyang, berbelanja lebih daripada biasa untuk ahli keluarga, bersukaria atau bersedih dan berduka dan lain-lain amalan pada hari Ashura, semuanya adalah maudhu' kecuali berpuasa pada hari tersebut. Satu. Mudah kan tu nak ingat. Hak lain tak satu ayat lah.
Tak usah mari lagu mana. Gitu senang, mudah. Rakyat ni hak mudah, kunci. Kalau cara kau Asyura ni surah, orang kita buat surah kau, kelebihan buat surah lah, jamu surah lah, kelebihan apa-apa lah. Bercelok kau, janguk kau. Ni hadis ni panjang. Hak ni disebar dengan meluas ni. Saya dapat tahu, ada di setengah-setengah sekolah disebar benda-benda lagu ni. Budak-budak tu ajar benda tak betul lagu ni, ustaz lagu mana lah. Tu yang kita kata dosa ni. Kena beringat sikit ustaz-ustaz ni. Tidak semestinya ngajak agama ni boleh pahala selalu. Kalau ajak lagu ni boleh dosa ni. Dosa besar, dosa besar. Pelawak atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dah, ancam je. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mengaku. Ni tengok kita terjemah ni terjemah. Pasal penting ni ada di kalangan kita. Maksudnya, sesiapa berpuasa pada hari Asyura, Allah akan menulis pahala ibadat selama 60 tahun dalam keadaan berpuasa dan bersembahyang. Sesiapa berpuasa pada hari Asyura akan diberikan kepadanya pahala 10,000 malaikat. Ini dengan perincian, boleh lagu ni. Puasa hari Asyura tu ada sunnah, tapi perincian, boleh lagu ni. Tak ada tu. Akan diberikan kepadanya pahala 10,000 malaikat. Lagu mana pahala 10,000 malaikat ni? Cuba fikir. Malaikat dapat pahala juga kau? Sesiapa berpuasa pada hari Asyura akan diberikan kepadanya pahala 1,000 orang yang mengerjakan haji dan 1,000 orang yang mengerjakan umrah. Tak payah habis pitih lah kita. Pada puasa. Sesiapa berpuasa pada hari Asyura akan diberikan kepadanya pahala 10,000 orang mati syahid. Sesiapa berpuasa pada hari Asyura akan dituliskan untuknya pahala 7,000. Untuknya pahala 7 petala langit. Jadi 7 petala langit pun ada pahala juga. Orang yang menjemput seseorang Muslim untuk berbuka puasa di rumahnya pada hari Asyura, dia seolah-olah telah menjemput sekalian umat Muhammad berbuka puasa di rumahnya. Orang yang mengenyangkan seseorang yang lapar pada hari Asyura, dia seolah-olahnya telah memberi makan kepada sekalian fakir miskin dari kalangan umat Muhammad dan mengenyangkan mereka. Sesiapa menyapu kepala anak yatim pada hari Asyura, akan diangkat untuknya dengan setiap helai rambut anak yatim itu 1 darjat di dalam syurga. Ni duk sebar ni. Waktu yang kita sedih. Duk sebar. Ustaz-ustaz duk sebar. Adalah orang cerita kepada saya. Ada cikgu sains di sekolah dia tu. Dia ikut internet. Dia baca internet. Dia kata tak betul ni. Buat benda-benda lagu ni. Puasa apa ni. Benda-benda pelik lah. Kelebihan-kelebihan ni. Lepas tu budak-budak puasa tu pun jadi tak puasa dah. Dan tak ada dah lah buat benda-benda lainnya. Semaya kau apa tak ada dah lah. Jadi lepas tu ustaz tu pula kata, dia kata ada. Dia kata ada pula ustaz tu. Baik hak ngaji sains, baik cikgu sains pula dah. Daripada ustaz kan lagu tu. Duk bela benda hak lagu ni. Duk bela benda. Dia duk ayat lah kelebihannya gini. Kita kata puasa tu ada puasa tu saja. Hak tu saja. Hari Asyura ni. Hak lain-lain tu tak ada. Dia duduk sebar hak lagu ni. Boleh jadi ustaz dia rasa dia sudah cukup dah kan, dia pandai dah. Tak payah baca dah lah. Tak payah tengok dah. Internet ni bukan semua boleh percaya. Sungguh pun. Tapi bukan semuanya tak betul. Banyak juga betul. Zaman sekarang ni kemudahan untuk kita. Kalau nak harap hak rasmi, kadang-kadang hak rasminya hak lagu ni dia sebar. Jenuh lagu tu. Hak tidak rasmi ni payah. Bukan tak sahih benda-benda lagu ni. Jadi tak ada peluang untuk terlebar. Jadi hak tidak rasmi ni tidak. Hak rasmi kadang-kadang benda-benda lagu ni lah yang disebarnya. Tak tahulah kenapa dia buat kerja agama.
riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kelebihan hidup dalam keadaan papa kedana. Misalnya, kefakiran adalah kebanggaanku, dengannya lah aku berbangga. Jadi suruh jadi sesok pula dah pokok kita ni. Riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang Sayyidina Ali sebagai pintu ilmu, ni tak boleh pakai belakang. Tak boleh pakai belakang juga ni. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Apa hak umpama ni tak boleh pakai. Semua maudhu'. Tu situ pun ada sebut tu. Tirmizi kata hadis Ali wa qala munkar. Bukhari kata lagu tu juga. Hakim dalam Mustadrak dia kata sahih, dia kata. Zahabi kata bal huwa maudhu'. Bahkan maudhu' hadis ni. Tak boleh. Enggak ada pakai lah. Ali kota ilmu lah. Aku adalah kota ilmu, adik adalah pintunya. Nak boleh ilmu Nabi kena masuk tu. Sedak Syiah dah kok. Dia pasal dah perakak dia tu. Dia pasal dah perakak dia, kita masuk dia pekak tutup. Habis kira-kira kita. Itulah dia kata. Kita kata dah Ali ni lebih tengok. Lagi tak demo pun ada. Ni dalam Tirmizi ada ni. Dalam Mustadrak Hakim ada. Ada. Banyaklah. Bukan dalam dua kitab tu saja. Kita ayat tu hak masyhur, kitab besar. Hak lain-lain tu kat turut tu lah, pejam mata lah, tak ada apa. Pejam mata lah. Tak boleh. Kita tak boleh pejam mata berjalan ni, kena tengok. Riwayat-riwayat yang mengemukakan sesuatu sunnah Nabi SAW yang memang halal, tetapi wasilah atau jalan untuk mencapainya pula adalah haram, atau sekurang-kurangnya dia anggap tidak elok. Seperti Sayyidina Ali dikatakan karramallahu wajhah, kerana tidak pernah melihat auratnya sendiri. Dan dikatakan Nabi SAW tidak pernah dilihat auratnya walaupun oleh isteri-isterinya. Demikian juga sebaliknya. Ni adalah riwayat. Tak boleh. Orang nak pelebihkan Sayyidina Ali ni kata apa? Sahabat Nabi tak ada orang lain radhiyallahu anhu belaka. Dia seorang je karramallahu wajhah. Masing-masing lah kata. Ni kata gini, dia kata gini. Antara orang katanya, ramai juga orang pakar tu. Dia kata sebab Sayyidina Ali ni kalau dia cukur bulu ari-ari dia tak aja tengok kemaluan dia. Dia tak aja tengok. Kita nak tanya, lepas tu dia cukur lagu mana? Lenggok lah kata. Kau dia pejam mata. Kalau luka, jadi lagu mana? Kalau luka. Tak boleh tu. Bila dah Nabi SAW kata sunnah Nabi-Nabi, cukup, mana kena buat dengan sempurna lah. Apa pula tak boleh tengok pula? Kalau tengok, tak tengok tu lebih pula. Macam mana lagu ni? Tak boleh. Bila dah kata, boleh lah. Segala jalan dia tu. Tak boleh pula. Nak cukur-cukur dia kena tengok. Kalau tak tengok boleh jadi luka, boleh jadi terpotong. Lagu mana? Kalau orang lelaki boleh jadi besar tu perkaranya, jadi masalah besar pula dah. Jadi lebih. Maknanya kalau orang lain nak lebih, kena buat lagu tu lah. Kena buat lagu tu. Jadi lagu mana? Tak boleh. Lepas tu isteri Nabi tak tengok aurat Nabi. Nabi tak tengok aurat isteri dia. Sedangkan halal. Tak boleh pakai lagu tu. Lepas tu Nabi tengok lah. Kita tersecara lah tu, tapi tak boleh pakai. Orang kata tak tengok tu, tak boleh. Dan muka halal lah. Gapo-gapo pun. Begitu. Halal lah. Yalah, kita tidak nak panjang tu kan. Jadi rekah ceritanya begitu. Tu misalnya hadis Aisyah tu. Aisyah kata tidak pernah aku melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat yang lain, tidak pernah aku melihat daripadanya dan tidak pernah juga dia melihat daripadaku. Tengok. Dhaif. Ada ni dhaif. Kalau tidak pun maudhu'. Hak sahih tak ada sarabu. Bapanya tak boleh. Ada ketikanya perlu kan. Jadi maknanya si isterinya moleknya tak tengok suami dia. Kalau suami dia sakit, kalau isteri dia sakit, tak boleh. Siapa dia lebih bolehnya daripada suami isteri? Mesti lebih boleh. Tidak. Suami isteri tu masing-masing hak tu lebih boleh daripada orang lainnya. Lepas tu dia kalau tak boleh nak khidmat kepada suami dia, tak tengok. Pelenggaklah kata. Allah, tak boleh. Bila dah halal-halal lah. Dah halal-halal lah. Tak ada pula jalan dia tu, tak boleh pula. Matlamatnya boleh, tapi halal ni jalan dia tak boleh.
Tak boleh lagu tu. Riwayat-riwayat yang menyatakan akal sebagai kejadian pertama adalah maudhu' semuanya. Boleh pakai. Kejadian pertama bukan akal. Kejadian pertama adalah qalam. Itu berdasarkan hadis yang sahih. Riwayat yang menyatakan nur Nabi sebagai makhluk pertama adalah maudhu' semuanya. Nur Muhammad orang panggil. Ramai orang nama Nur Muhammad kan? Nur Muhammad. Yalah tu. Wah ni lah. Ni riwayat Nur Muhammad ni kan macam-macam cerita ni. Ni kita sudah tulis dah sebenarnya dalam satu suku pula tulis dah ni. Cara Nur Muhammad ni pelik-pelik lah, memang pelik lah. Dikatakan ketika Nur Muhammad tu ada di dahi ayah Abdullah, ayah Nabi tu, Abdullah tu gila habis sekalian orang. Mati pun ada juga. Gila anak dara sekalian, anak dara Mekah tu gila. Tapi dia tak ayat siapa dia, gila anak siapa dah. Itulah yang kita persoalkan. Gila. Lepas pada tu bila turun Nur Muhammad tu kepada Aminah, Aminah tu pula berseri-seri. Tapi situ tak ada pula orang gila kat Aminah pula. Tak ada pula. Aminah tu pula berseri-seri. Sebelum pada tu kan, semasa dia Nur Muhammad tu ada di dahi ayah dia tu, ada seorang pelacur pergi jumpa dengan Abdullah, ajak Abdullah tidur sekali. Abdullah tak sih. Lepas pada Nur tu tak ada, pergi kepada Aminah kan, Abdullah tu pergi cari pelacur tu. Pada ketika tu pelacur tu kata tak ada dah, kata dia tak sih. Mu tak ada apa dulu dah, kata dia. Cahaya tu tak ada dah. Tu cerita Nur Muhammad ni parak-parak. Parak-parak. Enggak ada pakar tu. Canggah dengan hadis Bukhari Muslim dalam hadis-hadis hak sahih tu. Canggah dengan hak tu. Hak tu kejadian yang pertama pula Nur Muhammad. Ada pula orang kata akal kejadian yang pertama. Puak Mu'tazilah faham tu. Moga dia perajakan akal. Hak ni pula puak tasawuf ni, dia Nur Muhammad tu. Dia kata hak ni. Tak ada. Kena pakai hak sahih. Kan semua ahli tasawuf kau siapa kau terima belakang ke Bukhari. Apa Bukhari tak mai ni? Penting ni tentang kejadian ni. Mula-mula ni penting ni. Kalau ada hak lain dia bagi apa? Tak saya pakai hak tu Bukhari.